Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Alfairez Jumurin. Berita utama, persefahaman dan jalinan kerjasama erat antara penjawat awam dan pemimpin Kerajaan Sarawak mampu memacu pembangunan di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, perkhidmatan awam merupakan sayap penting dalam pentadbiran kerajaan negeri. Kesefahaman antara penjawat awam dan kepimpinan negeri juga merupakan platform ke arah mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Dan Alhamdulillah, selepas pandemik, kita masuk ke era endemik, keadaan endemik. Dan kali ini kita dapat merayakan raya secara fizikal dan juga gawai secara fizikal. Sebab itulah kerjasama di antara perkhidmatan awam dan pimpinan negeri sangatlah erat. Hingga ketika kita menghadapi pandemik, we are able to identify the direction of Sarawak after COVID-19 in order to recover our economic performance. Saya mengucap syukur kerana kita sudah ada dasar post-COVID-19 strategi yang akan membawa Sarawak ke era yang lebih gemilang di tahun-tahun yang akan datang. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Raya Gawai Jabatan Premier Sarawak di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Kuching pada Khamis. Tambah beliau, Kerajaan Sarawak juga telah melaksanakan pelbagai langkah untuk meringankan beban rakyat yang terkesan akibat COVID-19 termasuklah mereka yang kehilangan pekerjaan. Jelasnya lagi, Kerajaan Sarawak akan terus melaksanakan inisiatif-inisiatif di bawah Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 bagi mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi berproduktiviti tinggi. Secara tidak langsung, kita telah dapat mengenal pasti beberapa sektor yang harus kita perbaiki dan yang akan memberi pulangan kepada negeri Sarawak dari sudut hasilnya. Dan di sinilah saya rasa the partnership between the civil service and the leaders of the government can bring about better situation, particularly from the perspective of our economic development, that will change Sarawak, and God willing, by 2030, Sarawak will become a developed state with high income economy by the year 2030. Beliau turut berkesempatan mengunjungi gerai-gerai yang disediakan oleh setiap unit di bawah Jabatan Premier Sarawak. Dalam pada yang sama, terdapat beberapa aktiviti yang dianjurkan dalam majlis tersebut termasuk cabutan bertuah, pertandingan gerai terbaik dan persembahan tarian serta nyanyian dari Majlis Seni Sarawak MSS. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah dua timbalan Premier Sarawak iaitu Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Speaker Dun Sarawak, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidol, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Jaul Samion serta barisan Menteri Kabinet Negeri yang lain. Terdahulu ketika berucap, Datuk Amar Jaul Samion berkata perayaan Hari Raya dan Gawai Dayak masih disambut bertujuan bagi merapatkan silaturahim antara penjawat awam di negeri ini. Jelas beliau, sambutan perayaan seumpamanya dapat meningkatkan jati diri terutamanya dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penjawat awam yang berintegriti tinggi. Festivals actually serve as platforms where we meet with one another, sitting together, eating together, mingling with each other, thus enhancing our understanding, respect, tolerance, and of course acceptance of one another differences. This is the Sarawak family
that we build together. Dato' Amar Jauh Samion dalam pada itu menambah sambutan seperti ini adalah salah satu cara untuk berganding bahu bagi mencapai keputusan yang diharapkan dalam perkhidmatan awam negeri. Saya juga berdoa dan mengharapkan agar semua warga kerja perkhidmatan awam Kerajaan Sarawak akan terus bekerja sebagai satu pasukan yang kukuh, satu pasukan yang bersatu padu, satu pasukan yang cekap dan proaktif dalam menjayakan misi dan visi Kerajaan Sarawak supaya post-COVID Development Strategy PCDS 2030 yang sedang dilaksanakan di Sarawak dapat dicapai sepenuhnya. Laporan seterusnya, dengan tema menginspirasikan inovasi melalui pendigitalan, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS telah menganjurkan Expo Teknologi Inovasi 2022 Intex yang berlangsung bermula 15 hingga 16 Jun lepas di Kuching. Menurut Pengarah Pusat Penyelidikan Inovasi dan Perusahaan UNIMAS, Profesor Dr. Low Mei Chun, objektif Expo tersebut diadakan ialah untuk merapatkan jurang di antara universiti dan pemain industri seperti para penyelidik. Yeah, the purpose and objective of the program basically is to bridge the gap between the university as well as the industry players, so that to tell them that we can do something. They do not need to invest in what we have invested, such as the grant and so on and so forth. What they need to do is just to harvest our results. We can always have a partnership agreement. We are looking forward to commercialize all the research projects to bring income to the university, as well as we are researchers. We are passionate about what we have created. Program yang berlangsung selama 2 hari itu turut dipenuhi dengan gerai pameran yang menghasilkan pelbagai produk inovasi daripada beberapa agensi seperti Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, Universiti Swinburne Sarawak, Universiti Curtin Malaysia, Universiti Teknologi Marayu ITM dan Universiti Putra Malaysia UPM. Masih lagi perkembangan sama dengan UNIMAS diyakini mampu memberi impak yang besar kepada Sarawak terutama dalam menyediakan bakat masa depan. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Senator Datuk Dr. Ahmad Mas Rizal Mohamad semasa menyempurnakan majlis penutupan Pameran Inovasi dan Teknologi Intex 2022 di Kuching pada Khamis. Beliau juga memuji inisiatif UNIMAS yang membuka ruang kepada semua pusat pengajian tinggi termasuk swasta dan persendirian untuk bekerjasama dalam usaha meningkatkan pendigitalan pendidikan tinggi di Malaysia melalui program Intex 22 yang telah memasuki penganjurannya kali ke-15. Kita perlukan kepada satu vibe politik, satu vibran yang kuat daripada pihak universiti untuk memastikan perencanaan ekonomi negeri Sarawak, perencanaan pembangunan semua manusia di negeri Sarawak akan dapat dijayakan dengan sebaiknya. Makanya apabila program ini dilaksanakan pada saya, itu satu perkara yang baik, membuka ruang untuk kolaborasi yang kuat antara pihak industri, pihak akademia dan akhirnya ini memberi satu kesan yang baik kepada negeri Sarawak sendiri dan kepada negara. Paling saya terkesan ialah ia bersifat community driven. Ini adalah penting. Daripada orang yang bijak pandai universiti turun kepada masyarakat, kembali ke masyarakat, itu sesuatu yang very lovely, sungguh cantik. Dalam masa sama, tambah Dato' Ahmad Mas Rizal lagi, geran daripada kerajaan boleh diminta sekiranya diperlukan dengan hanya merujuk kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Pada majlis itu, Dato' Ahmad Mas Rizal menyaksikan pertukaran perjanjian pelesenan dan pengkomersialan antara UNIMAS dan pelbagai pemain industri serta penubuhan syarikat terbitan spin-off di UNIMAS. Beliau turut menyampaikan anugerah Best of Research Cluster dan anugerah Best of Overall Intex 22 kepada mereka produk penyelidikan. Kami putra bersatu, asas berjuang untuk semua. Balik ke perkembangan Perhimpunan Agong Parti Persaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak ke-15. Perhimpunan Agong PBB Sarawak bermula dengan pergerakan wanita dan pemuda PBB Sarawak yang memulakan persidangan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Timbalan yang dipetua PBB Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas telah merasmikan Perhimpunan Pergerakan Wanita dan Pemuda PBB Sarawak pagi ini. Terdahulu, Pergerakan Wanita dan Pemuda PBB Sarawak memulakan mesyuarat masing-masing pada jam 8 pagi.
Perhimpunan Agong PBB yang diadakan selama 3 hari itu turut menyediakan gerai jualan dan pameran daripada agensi kerajaan Sarawak. Sementara itu, pada Sabtu yang di-Pertua Parti PBB Sarawak yang juga Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg akan merasmikan Perhimpunan Agong Parti PBB Sarawak ke-15 dan diikuti ucapan perbahasan. Manakala pada Ahad, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari akan menggulung dan menangguhkan Perhimpunan PBB Sarawak ke-15. Berikut pula, mengenai bekas Timbalan Presiden Parti PBB Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang yang menyifatkan bahawa tokoh dan pucuk pimpinan tertinggi Parti PBB Sarawak dari dahulu hingga kini sangat berdedikasi, berwawasan dan futuristik. Jelas beliau selain berjiwa rakyat, sikap bekerjasama dan mengawal tadbir urus kewangan yang baik menyebabkan PBB Sarawak sentiasa dihormati dan dijadikan model bagi parti-parti politik lain di Malaysia. PBB mempunyai budaya dan tradisi berasaskan semangat dan sikap kerjasama, mutual cooperation, toleransi dan taat setia terhadap pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan PBB adalah tokoh yang berdedikasi, visionary dan futuristik, berjiwa rakyat, mempunyai attitude collaborative networking dan juga menumpukan sistem mengawal sistem kewangan yang ketat, good governance, good financial prudence, dan terhadap pembangunan transformasi banyak wang yang diperuntukkan setiap tahun untuk membangunkan luar bandar supaya dapat memperimbankan keadaan di luar bandar tidak ketinggalan dengan yang di bandar. Beliau berkata demikian semasa ditemui di kediamannya baru-baru ini dalam wawancara khas sempena Perhimpunan Agong Parti PBB Sarawak. Tambah beliau lagi, rakyat Sarawak yang berbilang kaum dan pelbagai agama mempunyai tabiat yang baik, tingkah laku yang baik dan ingin hidup bertoleransi dan berharmoni satu sama lain serta tolong-menolong. Sebab itu tidak ada tercetus huru-hara seperti berlaku di banyak tempat, di merata tempat. Maka Sarawak adalah satu negeri yang cukup aman kalau dibandingkan di rantau Southeast Asia ini. Bercakap mengenai politik, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu yang pernah memegang jawatan Timbalan Ketua Menteri Sarawak itu bersetuju bahawa PBB merupakan teras kepada gabungan Parti Sarawak. Hasilnya, PBB yang mempunyai 47 kerusi bukan sahaja menang ke semua kerusi tetapi juga telah membawa kepada kemenangan besar dan bersejarah gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak pada Disember lepas. Ujar beliau, kejayaan memperoleh kemenangan 76 kerusi daripada 82 kerusi yang dipertandingkan menunjukkan kestabilan PBB dalam politik Sarawak dan GPS secara keseluruhannya. Ini menunjukkan kestabilan politik yang akan berterusan berkekalan di Sarawak ini disebabkan pucuk pimpinan PBB yang menghormat Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jo adalah pucuk pimpinan yang waras, yang berjiwa rakyat, berdedikasi tinggi untuk menentukan Sarawak akan muncul ke hadapan, tidak lagi seperti yang dulu dalam 3 buah negeri yang terbawah dalam pembangunan, yang sekarang kita sudah muncul dalam 3 buah negeri yang teratas dalam segi kesemuanya pembangunan di Malaysia. Sementara itu, bercakap mengenai kejayaan Parti Persaka Bumi Putera Bersatu PBB yang berjaya mengekalkan momentumnya sehingga ke hari ini, bekas Setiausaha Agong PBB Sarawak Tan Sri Dato' Amar Leonard Linggi juga pula memberikan 3 faktor utama iaitu pemimpin yang baik, struktur organisasi yang betul dan ahli-ahlinya yang berdisiplin. Beliau yang pernah menjawat jawatan sebagai Setiausaha Agong PBB Sarawak dari tahun 1976 hingga 2002 berkata 3 faktor inilah kekuatan kepada PBB Sarawak sejak daripada awal penubuhannya sehingga ke hari ini biarpun presidennya telah bertukar ganti. To my mind, 3 basic factors why they are successful. One is good leadership. Second, right structure.
the structure of PBB is so ideal and correct for Sarawak politics, in my view. And of course, the most important one is the members are so disciplined. They are disciplined because of good leadership, because of right structure. Manakala bekas Ketua Wanita Parti PBB Sarawak Datuk Paduka Sharifah Mordiah Tuanku Fauzi berkata penglibatan generasi muda terutama golongan wanita di Sarawak dalam arena politik perlu diperluaskan lagi. Jelasnya dalam usaha untuk meningkatkan penglibatan mereka, ia perlu dimulakan dengan pemimpin itu sendiri. Oh, sebab itulah dalam politik tu yang penting itu pun pada. You have to show to the public, show kepada rakyat, show kepada generasi muda kebaikannya pemimpin, keperluannya pemimpin, sumbangan pemimpin dapat dilihat oleh generasi muda. Automatically generasi muda akan jual. Tapi pun kita asyik turun di bak, sedang gembar orang muda takut orang muda aku ambil tempat kita. Serakallah aja lah. Lepas tadi pemimpin tu bila nak cari ahli ni mesti turun padang. Tak, welcome orang baru. Oh, ada young generation. Beliau berkata demikian dalam wawancara khas sempena Perhimpunan Agong Parti PBB Sarawak ke-15 di kediamannya di Kuching baru-baru ini. Beliau pernah memegang jawatan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebandi yang kini dikenali sebagai Dun Asajaya, turut menegaskan supaya jumlah penglibatan ahli muda dan tua dalam suatu jawatan kuasa perlu diseimbangkan. Dalam jawatan kuasa, saya beritahu dengan Syida, jangan ngambil semua orang muda dan ngambil semua orang tua. Balance kan. Sedangnya take over. Yang kita dah ada pelapis. Kita ada pelapis kita, bila aku tak ada orang tua ada, untuk ada. Kita ada pelapis. Jangan last minute cari. Last minute cari itulah kita akan nunggu nak sebetul saja lah. Selain Adun, Datuk Paduka Sharifah Mordiah yang pernah memegang jawatan sebagai setiausaha politik kepada Ketua Menteri pada tahun 1981 menasihati mereka yang ingin terlibat dalam politik terutama sekali golongan wanita perlu mempunyai minat dan ciri-ciri kepimpinan dalam diri. Pertama dia mesti minat mempolitik. Jangan aku kena paksa, no such thing. Kita mesti minat dalam politik dan kita mesti ada ciri-ciri kepimpinan. Ciri-ciri kepimpinan bukan melihat dari sudut gaji, bukan dari sudut imbuhan, tetapi dari sudut perjuangan kita membela negeri kita, membela politik negara kita. Karena mungkin kira orang politik saja, kini dapat jadi ketua menteri, presiden parti. Lepas tadi kita tu, sama ada kita ataupun saya, hati mau baik. Nama itu kita mesti betul. Kerja kita pergi juga minta kakak, kita rugi. Minta si pandai, kita berjalan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfairez Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.